Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Sarah Nazaki bersama anda dalam berita BTTV hari ini. Sabah mencatatkan 2 kes baharu positif COVID-19 semalam dan hari ini. 2 kes baharu positif COVID-19 di Tuaran yang dilaporkan semalam adalah adik-beradik yang tinggal serumah. Pengarah Kesihatan Sabah, Dato' Dr. Christina Rundi berkata, 2 kes berkenaan dikategorikan sebagai jangkitan tempatan dan mempunyai kontak rapat dengan kes positif sebelum ini. Siasatan awal menunjukkan kemungkinan jangkitan tersebut berlaku menerusi aktiviti luar berikutan kelonggaran Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Bagaimanapun, siasatan masih diteruskan untuk mengenal pasti punca sebenar jangkitan bagi kes berkenaan. Dato' Dr. Christina berkata, kedua-dua mereka telah dimasukkan ke Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu untuk rawatan lanjut. Menurut beliau, aktiviti kawalan dan pencegahan turut dipertingkatkan di lokasi kediaman pesakit berkenaan, termasuklah lokasi lain yang dikenal pasti. Dengan pertambahan 2 kes baharu semalam, kes kumulatif COVID-19 di Sabah kini 353 kes. Sehingga 6 Jun lalu, sebanyak 98,015 ujian COVID-19 telah dijalankan di Sabah. Industri penanaman pomelo daerah Kemabong mendapat lonjakan ekonomi selepas menjadi pembekal tetap sebanyak 60 tan sebulan kepada pembeli di Johor sebelum dieksport ke luar negara antaranya Singapura. Ahli Dewan Undangan Negeri Kemabong Jamawi Jaafar berkata, pengantaran buah tersebut bermula minggu lalu sebanyak 15 tan seminggu dan minggu ini sebanyak 15 tan lagi. Jamawi berkata ketika ini terdapat 8 peserta yang terlibat untuk membekalkan buah tersebut. Namun ia masih tidak mencukupi. Justru beliau akan berusaha menarik lebih ramai petani untuk menyertainya. Berikutan itu katanya 1 kursus penanaman pamelo akan diadakan di daerah itu agar petani dapat menghasilkan buah pamelo yang mencapai piawaian untuk diekspor. Menurut Jamawi, ketika ini pamelo dijual dengan harga RM3.20 sekilogram atau kira-kira RM10 sebiji. Sebatang pokok pamelo yang sihat mampu menghasilkan kira-kira 200 buah setahun atau menjana hasil RM2,000 sepokok setiap tahun. Setiap seekar tanah boleh ditanam sebanyak 50 batang pokok pamelo yang berpotensi menjana pendapatan RM100,000 seekar setahun. Atas sebab itulah beliau mahu mengadakan kursus selepas ini kerana mahu penduduk terutama orang muda terlibat sama dan menjadi penanam pamelo berjaya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menafikan maklumat yang tular di media sosial yang mengajak rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas untuk mendaftar sebagai pengundi. Pengurusinya Dato' Azhar Azizan Harun berkata pendaftaran untuk pengundi 18 tahun masih belum dilaksanakan lagi. Sebaliknya, proses pendaftaran pengundi 18 tahun akan dilaksanakan serentak dengan pendaftaran pemilih secara automatik setelah segala persiapan SPR diselesaikan. Ia termasuklah penyediaan pindaan kepada peraturan-peraturan pilihan raya, pendaftaran pemilih 2002 dan undang-undang lain yang berkaitan. Penyediaan prosedur operasi standard SOP serta penyediaan sistem dan infrastruktur. Kesemua persiapan ini dijangka selesai selewat-lewatnya pada Julai tahun hadapan, katanya dalam kenyataan media. Azhar berkata SPR dari semasa ke semasa akan mengeluarkan kenyataan media rasmi untuk sebarang perkembangan terkini. Beliau menyuruh kepada orang ramai untuk merujuk terlebih dahulu kepada SPR melalui laman rasmi www.spr.gov.my atau Facebook rasmi SPR. Atau menghubungi talian 0388927200 bagi mengelakkan penularan berita palsu. Purata kes keracunan makanan di Sabah meningkat 65.6% tahun lalu dengan 2,763 kes.
Pengarah Kesihatan Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi berkata, keadaan ini perlu diberi perhatian serius oleh semua pihak berkepentingan dalam sektor penyediaan makanan untuk memastikan keselamatan makanan dan rantaian makanan. Menurutnya, setakat 6 Jun lalu, sebanyak 380 kes keracunan makanan dilaporkan di Sabah dengan Kota Kinabalu merekodkan bilangan kes keracunan makanan tertinggi setiap tahun. Pada 2015, Kota Kinabalu mencatatkan 641 kes keracunan makanan dan jumlah itu meningkat kepada 811 kes tahun lalu. Datuk Dr. Christina mengingatkan 5 kunci keselamatan makanan yang perlu diamalkan, iaitu mengamalkan kebersihan diri dengan kerap mencuci tangan, mengasingkan makanan mentah dan sudah dimasak, serta memasak dengan cara yang betul. Makanan juga perlu disimpan pada suhu yang selamat serta menggunakan air dan bahan mentah yang selamat. Hujan lebat berterusan sejak semalam menyebabkan banjir di 6 kampung di Membakut yang menjejaskan kira-kira 800 penduduk. Pemimpin Pembangunan Masyarakat Membakut, Abdul Kadir Jalani, ketika dihubungi memaklumkan kampung yang berhampiran dengan sungai iaitu Kampung Ulu, Bambangan, Sinoko, Baitam, Limpijas, Mandangin dan Brunei serta 3 kampung lain mula dinaiki air sejak awal pagi tadi. Bagaimanapun belum ada pusat pemindahan sementara yang dibuka setakat ini. Namun pihaknya bersama seperti Jabatan Pertahanan Awam Malaysia sentiasa memantau keadaan banjir dan bersiap siaga sekiranya hujan berterusan. Katanya biarpun belum ada pusat pemindahan dibuka, ada penduduk yang terputus hubungan akibat kawasan rumah mereka dinaiki air. Atas sebab itu, bermula petang ini bantuan barangan keperluan kepada penduduk yang terputus hubungan akan disampaikan sementara menunggu banjir surut. Mengulas lanjut, Abdul Kadir menasihatkan penduduk yang tinggal berhampiran sungai agar kekal berada di rumah untuk keselamatan mereka. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Itu pepatah yang boleh menggambarkan kesungguhan 5 anak muda di Kota Kinabalu yang sanggup melakukan apa sahaja pekerjaan demi membantu keluarga yang kehilangan punca pendapatan akibat diberhentikan kerja ketika pandemik COVID-19. 4 pelajar Universiti, Institut Teknologi Mara Sabah dan seorang pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia mengambil inisiatif bekerja sambilan dengan memandikan haiwan peliharaan di Persatuan Pencegahan Kekejaman Terhadap Haiwan SPCA Kota Kinabalu. Veteriner Dr. Randolph Paza berkata, beliau mengambil anak muda itu bertugas sebagai sukarelawan dengan upah RM35 sehari kerana ingin membantu keluarga mereka yang terkesan akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Setakat ini mereka sudah bekerja selama lebih 10 hari untuk memandikan dan mendandan haiwan. Kebanyakan pelajar ini mempunyai pengalaman mengendalikan haiwan kerana ada antara mereka pernah menjadi sukarelawan di SPCA sebelum ini sekaligus memudahkan kerja mereka. Orang ramai yang ingin mendapatkan khidmat memandi dan mendandan haiwan boleh menghubungi Dr. Randolph Paza di talian 012-266-8164. 2 lelaki warga Filipina berdepan hukuman mati selepas ditahan bersama 100.24 gram syabu bernilai lebih RM11,000 dalam sebuah bot di perairan Tinagat Tawau kemarin. Suspek berumur 20 dan 29 tahun itu ditahan pasukan polis marin BPM yang melakukan rondaan di lokasi berkenaan jam 6.40 petang. Pegawai pemerintah Markas Operasi PPM Wilayah 4 Tawau Deputi Superintendent Muhammad Nazari Ismail berkata seorang daripada suspek bertindak terjun ke dalam air ketika dikejar pihaknya. Bagaimanapun, kedua-dua suspek berjaya ditahan dan pemeriksaan lanjut berjaya menemukan 1-2 bungkusan plastik lut sinar berisi syabu seberat 100.24 gram dalam bot berkenaan. Suspek disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara seumur hidup dan boleh disebat tidak kurang 15 kali jika sabit kesalahan. Ayah balik, ayah balik. Demikian rintihan dan tangisan pilu Iza, 7 tahun apabila mengetahui ayahnya Nurul Maslan Sabran, 34 tahun, yang dilaporkan hilang Jumaat lalu, ditemui meninggal dunia di perairan Batuan Unarang, sempadan perairan Malaysia Indonesia Tawau pagi tadi.
Suasana sedih menyelubungi kediaman keluarga mangsa apabila kedengaran tangisan mereka termasuk Iza, anak sulung mangsa yang cuba meyakinkan diri sendiri bahawa ayahnya masih hidup. Ayah cakap, ayah beli rumah untuk kami. Ayah beli rumah untuk kami. Ayah sudah janji ayah buat rumah untuk kita. Itu kata-kata Iza ketika dalam pelukan bapa saudaranya yang juga adik mangsa Ismail Sabran 33. Mayat Nurul Maslan ditemui orang ramai lebih kurang 9.9 batu nautika tenggara dari perairan Tinagat, Tawau kira-kira 10.30 pagi tadi. Identiti mangsa disahkan berdasarkan pengecaman pada jam tangan, baju, seluar kasut dan gigi yang dilakukan di unit forensik Hospital Tawau. Nurul Maslan meninggalkan seorang balu, Umi Kalsum Abdul Aziz, 32 dan 3 anak perempuan, Iza, Wani 4 tahun dan Dira 2 tahun. Pengarah Zon Maritim Tawau Kapten V. Siva Kumar mengesahkan perkara itu menerusi kenyataan media. Gerakan mencari dan menyelamat membabitkan 50 pegawai dan anggota daripada Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Pasukan Polis Marin, Tentera Laut Diraja Malaysia dan Angkatan Pertahanan Awam. Operasi tertumpu di kawasan seluas 52 batu nautika persegi di perairan Wales Bay, Pulau Sebatik sehingga ke Indera, Sabah. Sebelum ini, Borneo Today melaporkan kehilangan mangsa Jumaat lalu ketika dalam perjalanan ke kebun di Sungai Melayu dari Tawau Lama. Sekian berita BTTV untuk hari ini. Kain songket kain pelikat dibawa puteri ke Sri Lanka. Raja penyayang berwibawa berdaulat, disanjung tinggi, disayangi rakyat. Bagi pihak BTTV, kami merafak sembah setinggi-tinggi tahniah sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16 Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Dirgahayu Tuanku, daulat Tuanku, menjunjung kasih Tuanku. Assalamualaikum, saya Nur Sarhana Zaki.